احترام بمحبة والتزام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, kita mulakan dengan baca umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada hari ini dapat kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran kita, sesi PDPR. Kita akan masuk tajuk yang kelima, pelajaran yang kelima, manisnya persaudaraan. Pelajaran yang kelima, manisnya persaudaraan, muka surat 21. Muka surat 21, buku teks. Sebelum itu kita lihat apakah objektif. Minggu ni minggu yang ke-9 Jam celik dah 9 minggu dah kita sekolah ni. Minggu yang ke-9 hari Isnin 1 Syakban 1442. Ini dah masuk bulan Syakban. Hari ini 1 Syakban. Lagi sebulan kita akan berpuasa bulan Ramadan. Bersamaan dengan 15 Mac 2021. Baik, pelajaran 5, manisnya persaudaraan. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, dapat membaca surah Ali Imran ayat yang ke-103 dengan betul, lancar serta bertajwid dan menyatakan terjemahan ayat. Kemudian dapat menjelaskan maksud berpegang dengan tali Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan tali Allah? Berpegang dengan tali Allah tu apa maksudnya? Kemudian dapat menerangkan cara mengukuhkan persaudaraan. Mana cara nak mengukuhkan persaudaraan dalam Islam. Dan yang paling penting, bila kamu dah belajar, maka kamu akan berjaya kalau kamu dapat memupuk semangat persaudaraan sama manusia dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah dalam kehidupan kita. Yang penting, ilmu yang dipelajari kena amalkan. Baik, balik pada buku teks surat 21 tu. Surah Ali Imran ayat 103. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 103. Firman Allah SWT, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Baik. Kemudian saya nak siapa yang boleh baca? Silakan baca balik dengan terjemahannya sekali. Boleh? Silakan, siapa yang boleh baca? Pak. Ahmad Syukri, ada tak Ahmad Syukri? Ahmad Syukri bin Azhar, ada tak? Ya, saya. Bacakan ni. Baca dengan terjemahan dia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, agama Islam. Bawah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Okay. Waskuru nikmatallahi alaikum, dan kenanglah nikmat Allah kepadamu. Iz kuntum a'da Kalau baca Iz kuntum a'da, ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Okey, terima kasih. Syukri. Terusnya sambung. Orang lain pula. Siapa? Amir Adam bin Khalid. Ada tak? Ada, Ustaz. Sila baca, sambung. Wa kuntum ala syafa hufratin. Ini atas je. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah itu kamu menjadi orang Islam yang bersaudara. Okey, lagi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Fa'anqazakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Kazalika yubayyinullahu lakum ayati, demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya
la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Okey, sadaqallahul azim. Okey, terima kasih. Baik. Itu tadi bacaan ayat dan terjemahan daripada rakan-rakan kamu. Jadi sekarang kita lihat asbabun nuzul, sebab penurunan ayat. Asbabun nuzul, sebab penurunan ayat. Semasa jahiliyah, suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ni macam kita ni orang Arab juga, tapi dia daripada suku kaum yang berbeza kan. Kalau orang Melayu, tapi ada orang Melayu Banjar, ada orang Melayu Jawa kan, ada orang Melayu Bugis, macam itulah. Suku Aus dan Khazraj bermusuhan. Melalui agama Islam, Rasulullah SAW telah berjaya menyatukan mereka. Pada suatu masa, seorang Yahudi telah membangkitkan kembali permusuhan antara Aus dan Khazraj sehingga mereka hampir berbunuh-bunuhan. Namun demikian, Rasulullah SAW telah mendamaikan permusuhan tersebut. Maka turunlah ayat 101 hingga 103 surah Ali Imran. Jadi itu sebab turunnya ayat 101 hingga 103 ni surah Ali Imran. Supaya umat Islam ketika itu mengingat kembali sebelum kedatangan Islam, sebelum mereka menerima ajaran Islam, sebelum mereka memeluk Islam, mereka sering bermusuh-musuhan, bergaduh sehingga berlaku peperangan, permusuhan, perbunuhan antara satu sama lain. Dan sebab yang kecil saja boleh menyebabkan berlaku peperangan. Jadi dengan adanya Islam, dengan mereka memeluk Islam, akhirnya sikap bermusuh-musuhan, sikap perselingkahan antara satu sama lain dapat didamaikan. Maksudnya Islam itu agama perdamaian. Baik, kita lihat seterusnya. Dalam muka surat berapa tu? Muka surat 22. Muka surat 23. Surat 23. Maksud berpegang dengan tali Allah. Bukan yang dimaksudkan dengan berpegang dengan tali Allah. Menurut Ibnu Mas'ud, tali Allah bermaksud agama Islam. Tali Allah ni maksudnya adalah agama Islam. Tali itu maksud tali itu adalah agama lah. Agama Islam. Berpegang dengan tali Allah maksudnya bermaksud berpegang dengan agama Islam secara keseluruhan. Oleh itu berpegang dengan tali Allah maksud berpegang teguh dengan ajaran Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi dalam ayat 208 surah Al-Baqarah ni Allah SWT menerangkan, menjelaskan kepada orang beriman supaya mengikut ajaran Islam sepenuhnya. Jangan mengikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW,
An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad iza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisari wal humma. Perumpamaan orang mukmin dalam saling berkasih sayang, persaudaraan dan berlemah lembut adalah seumpama satu badan. Bila salah satu daripada anggota badan sakit, seluruh badan merasai kesakitan dan tidak lena tidur. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW ini memberitahu kepada kita tentang pentingnya persaudaraan dalam Islam. Ibarat satu badan kita. Kita sakit gigi kan. Sakit gigi. Gigi je sakit. Kan? Tapi menyebabkan seluruh badan rasa nak demam. Kan? Sampai baring je tak larat nak bangun. Gigi je yang sakit tapi menyebabkan tangan, kaki pun rasa lemah kan, rasa sakit juga. Jadi itu ibaratnya, ibarat persaudaraan Islam. Bila kita dengar ada saudara seagama kita yang ditindas, yang dizalimi, dekat Palestin sana kan, orang Yahudi, orang Zionis Israel menyerang umat Islam di Palestin. Kita mesti ada rasa simpati kan, mesti ada rasa sedih. Di Rohingya kan, jadi mana-manalah umat Islam yang kesusahan, kita akan rasa sedih. Kita mesti ada rasa simpati dah. Dan kalau kita tak mampu nak menolong, membantu dengan harta ataupun dengan tenaga, maka kita bantulah dengan doa. Kita doakan kepada mereka supaya selamat, supaya dilindungi oleh Allah SWT. Baik. Seterusnya kita lihat surat 24. Cara mengukuhkan persaudaraan. Ada 3 cara, iaitu melalui hati. Mengukuhkan persaudaraan ada 3 cara, iaitu melalui hati, melalui lisan, melalui perbuatan. Cara mengukuhkan persaudaraan melalui hati macam mana? Iaitu dengan ikhlas. Ikhlas, tidak ada suatu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Ikhlas ni susah kita nak nampak. Kita tak tahu macam mana kita boleh menilai seorang itu ikhlas ke tak ikhlas kan. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu keikhlasan seseorang tu. Tapi kalau kita dah nampak dia tak ikhlas, mungkin cara zahir kan, cara batin ni kita tak tahu. Tidak ada satu kepentingan melainkan mentaati perintah Allah dan Rasul. Yang pertama dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga bersangka baik. Yang kedua bersangka baik daripada aspek hati ni. Cara nak mengukuhkan persaudaraan di aspek hati. Yang kedua iaitu bersangka baik. Kita hendaklah menjaga perasaan orang lain dengan tidak bersangka buruk kepadanya. Jangan sangka buruk. Jangan melihat orang itu dengan prasangka yang negatif. Kita kena bersangka baik. Contoh, kita nampak ada orang tak sedekah kan. Tak sedekah kat mana-mana lah kan. Pertama sekali kita kena baik.
Jangan kita pula sangka buruk. Ini mungkin sedikit ke, mungkin orang nak menipu ke kan. Kali kita sangka baik dulu kan. Ada orang datang ke rumah, minta ada, dia kata ni ada wakaf dan sebagainya. Kalau ada bukti, dia ada bukti, ada surat semua kan. Kita kena, kalau mampu bagilah sangka baik, jangan bersangka buruk dulu Jadi kalau kita dah memang confirm, kita tahu memang dia tu penipu kan. Yang kedua dari aspek lisan, ucapan salam. Dengan lisan, dengan lidah, ucapan iaitu dengan salam, beri salam. Setiap kali bersua muka dan hendak berpisah, hendaklah memberikan dan salam. Salam, ucap salam. Ucap salam ni kena betul bukan boleh main-main. Bukan Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ataupun askum ataupun kum. Kena ucap dengan betul sebab salam ni adalah satu doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang mendengar dia kena wajib jawab. Ucap salam hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Orang datang rumah, dia bagi salam. Assalamualaikum. Wajib jawab tak? Dia bagi salam. Assalamualaikum. Kita dalam rumah, wajib jawab tak? Wajib. Wajib jawab. Waalaikumsalam. Kalau tak jawab, dosalah sebab kita tak jawab. Bila kita mendengar orang bagi salam, kita wajib jawab. Tapi tak betul, jadi tak wajib lah. Assalamualaikum tu hukumnya pendek, tapi kalau ada panjang tak wajib. Sebab dia tak ada di doa dah. Kum kan. Assalamualaikum. Kum tadi saya sebut tadi, kum kan panjang. Biasa salah orang Melayu tu panjang kumnya kalau nak panjang boleh panjangkan dekat la-nya. Assalamualaikum. 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 Jangan panjangkan dekat kum. Kum. Assalamualaikum. Dia tak jadi doa dah. Baik. Yang jawab salam wajib jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mus. Yang betulnya waalaikumsalam. Mus. Bukan waalaikumsalam. Tu kena parti betul sebab ucapan salam tu bukan doa. Doa yang kita kena sebut dengan betul. Kalau tak sebut dengan betul dia tak jadi doa. Betul kalau kamu bersisir dengan saya ke kamu pun bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pun jawab lam ni lah Dia kum, Ustaz bagi lam ni lah. Jadi tak jadi doa lah. Kena ucap dengan betul Assalamualaikum Ustaz. Baru Ustaz jawab Waalaikumsalam. Kena perhati betul ucapan salam tu. Kemudian bertegur sapa. Tanya khabar dan bertegur sapa apabila berjumpa. Kamu dengan jiran sebelah. Mungkin ada yang rumah dia sebelah-sebelah rumah teres. Jiran sebelah. Jiran sebelah rumah kita, setiap kali kita jumpa bertemu kita tegur lah nak buat apa tu pakcik contoh. Kemudian dari aspek perbuatan pengukuhan persaudaraan dari aspek perbuatan iaitu membantu mereka yang memerlukannya. Bantuan ini dapat merapatkan hubungan baik sama insan. Membantu. Orang yang memerlukan bantuan kita bantu. Kita mampu memerlukan bantuan, kita bantu. Kita tolong. Kemudian menunaikan solat berjemaah. Salah satu cara mengukuhkan persaudaraan sama Islam adalah dengan menunaikan solat berjemaah.
Solat berjamaah di surau, di masjid. Tapi dalam keadaan sekarang ni terhad lah kan. Bilangan dia dan umur 15 tahun ke atas saja kan yang boleh tunaikan solat berjamaah. Nanti kalau dah kita kembali normal, tak ada dah COVID-19, datanglah ke surau atau masjid berdekatan, solat berjemaah. Dengan cara kita menaikkan solat berjemaah tu, kita dapat mengukuhkan persaudaraan sama Islam. 5 kali. 5 kali sehari semalam kita bertemu dengan saudara-saudara kita seagama di surau atau di masjid dengan solat berjemaah. Yang cara itu dapat mengukuhkan perpaduan umat Islam. Baik. Seterusnya, spektrum ilmu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Jadi ini perintah Allah Ta'ala supaya kita memperdamaikan. Bila berlaku pergaduhan, kita tahu dah kawan kita bergaduh, kita tahu ada kawan kita bergaduh, kita damaikan. Jangan pula kita jadi batu api, melagu-lagukan lagi kan. Kalau kita tahu ada kawan kita bergaduh antara satu sama lain, kita damaikan. Itulah sikap orang yang beriman, mendamaikan antara dua orang yang bergaduh, dua orang yang bertelingkah. Baik. Seterusnya, muka surat 25. Hikmah persaudaraan dalam Islam. Hikmah dari sudut individu. Iaitu memupuk rasa persaudaraan dan kasih sayang kepada anggota keluarga dan sesama saudara Muslim yang lain. Kemudian mententeramkan jiwa kerana semua orang saling menyayangi. Itu hikmah dari sudut individu. Kemudian dari sudut keluarga pula. Membentuk keluarga bahagia. Kerana setiap anggota keluarga saling menghormati. Mengeratkan hubungan silaturahim dan dalam keluarga kerana telah dididik dengan adab dan tata susila yang baik. Dan dari aspek masyarakat dan negara. Membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Membentuk perpaduan dalam masyarakat kerana setiap individu mengelakkan perkara yang boleh menimbulkan perbalahan dalam masyarakat. Negara aman damai kerana setiap anggota masyarakat sentiasa berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi itu hikmah dia. Hikmah ataupun kebaikan yang kita boleh dapat daripada persaudaraan dari Islam ini. Baik, kita lihat spektrum ilmu. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Apa maksudnya? Seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama satu bangunan yang saling memperkukuh antara satu sama lain. Nabi kata, seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain ibarat satu bangunan, saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. Kamu nak bina bangunan, kan? Kamu nak bina bangunan batu-bata, contohlah, kamu nak buat dinding, kan? Dinding rumah. Kamu nak buat dinding rumah, tak cukup satu batu, tak ada satu batu bata, tak cukup, boleh tak buat? Boleh buat tapi tak kukuh dah jadinya kan. Satu batu bata tak cukup. Maka bangunan tu tak kukuh nanti jadinya. Maka kena saling memerlukan antara satu sama lain. Maksudnya
Antara orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain, kita sama Muslim, sama orang Islam, hendaklah kita saling memperkukuhkan antara satu sama lain. Maksudnya kita jalinkan hubungan persaudaraan. Jangan kita berpecah belah. Kerana bila masyarakat Islam berpecah belah, menyebabkan umat Islam ni jadi lemah. Bila umat Islam lemah, maka senang ditindas oleh musuh-musuh Islam. Yang berlaku kat negara Arab. Majoriti orang Arab di Asia Barat sana beragama Islam. Oleh kerana mereka berpecah belah, Israel yang minoriti, yang jumlah dia tak ramai pun dapat menguasai umat Islam di sana. Juga di seluruh dunia umat Islam ramai. Kerana umat Islam ni tak bersatu padu, umat Islam sekarang masih lagi lemah dari sudut ekonomi, dari sudut ketenteraan. Sebab itu umat Islam kena bersatu padu supaya lebih kuat dan dapat memajukan agama Islam, dapat membina ataupun mengukuhkan Islam hingga mencapai ke kegemilangannya. Kembali seperti dahulu, zaman Rasulullah SAW, zaman kerajaan Khalifah Islamiyah dulu kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Umayyah, Bani Abbasiyah dulu. Sebab apa? Sebab persaudaraan Islam tu kuat, menyebabkan musuh-musuh Islam jadi gerun dan takut. Baik. Okey, faham setakat ni? Ke surat 26. Pengajaran ayat. Lihat pengajaran ayat. Bukan pengajaran ayat yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca tadi tu. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bertanggungjawab menjaga perpaduan. Tanggungjawab menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran agama dan tidak berpecah belah. Yang kedua, menjaga imej umat Islam dengan sentiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan. Faham? Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar ni? Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar? Adib is fahim, ada tak? Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar? Adib is fahim, ada tak? Luqmanul Hakim bin Muhammad Faizal, ada tak? Luqmanul Hakim bin Muhammad Faizal. Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar tu? Ni. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ni apa maksudnya? Apa boleh jawab? Yang ketiga, kembali kepada ajaran Islam apabila berlaku perselisihan kerana Al-Quran dan hadis adalah sebagai panduan hidup dalam semua aspek. Bila berlaku perselisihan antara umat Islam, kita kena kembali kepada ajaran Islam. Ajaran Islam, dua sumber utama ialah
Al-Quran dan hadis. Ya. Quran dan hadis. Yang keempat, tiasa berusaha mengeratkan persaudaraan dan Islam kerana tuntutan agama dan menempati naluri manusia. Berusaha untuk mengeratkan persaudaraan. Yang kelima, sentiasa berdoa agar kekal dalam Islam setelah menerima hidayah. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya hidup dalam Islam, kekal dalam Islam, hidayah petunjuk Allah SWT. Baik, dalam gambar ni apa yang kamu boleh dapat gambaran daripada apa gambar ni? Gambar ni menceritakan tentang apa? Gambar ni menceritakan tentang apa? Siapa boleh jawab? Apakah yang kamu boleh ceritakan tentang gambar tu? Siapa boleh jawab? Muhammad Akil. Muhammad Akil Muzaffar bin Jamsari. Apa yang kamu boleh apa terangkan tentang gambar tu? Pemaafan antara siapa tu? Agak-agaknya. mak dengan anak. Antara mak dengan anak. Dengan anak dengan mak lah kan. Okey. Okey, itu biasanya bermaaf-maafan ni waktu hari raya, betul tak? Tapi tak semestinya waktu hari raya kan. Kita nak bermaaf-maafan bukan nak tunggu raya baru nak minta maaf. Bila kita tahu dah kita buat silap pada seorang, segera kita mohon maaf. Tak perlu nak tunggu raya. Nantilah tunggu raya nanti kan, baru minta maaf. Kalau tak sempat nak minta maaf, dah mati macam mana? Sebab tu nak mohon maaf pada seorang tak perlu ditangguh-tangguh. Kalau kita tahu kita buat salah pada seorang, segera kita minta maaf. Sebab takut kalau kita dulu pergi kan, kita dulu dicabut nyawa. Ataupun kalau kita tak dicabut nyawa dulu pun, orang yang kita nak mohon maaf tu dah dicabut nyawa dulu. Tak sempat kita minta maaf kat dia, dia dah meninggal. Macam mana? Sebab tu jangan tunggu nak raya baru kita nak minta maaf, tak payah. Kalau kita tahu buat silap, kita terus saja minta maaf. Tak semestinya minta maaf tu berjumpa depan kan. Minta maaf dengan sekarang teknologi macam-macam. Kita boleh guna WhatsApp, kita boleh guna Facebook kan. Tulis kat Facebook minta maaf. Jadi tak ada masalah untuk kita minta maaf sama kita. Baik, akhirnya kita lihat aktiviti muka surat 27. Aktiviti muka surat 27 tu kita tinggalkan tu, tak apa. Muka surat 28. Muka surat 28 penilaian. Okey, saya nak kamu buat dalam buku tulis soalan nombor 6 dengan nombor 7. Dalam buku tulis jawab soalan nombor 6 dengan nombor 7 saja. Boleh? Dalam modul kamu jawab soalan dalam modul ni muka surat 48. Muka surat 48 ya. Ni. Dalam modul muka surat 48. Jawab semua. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Okey, bagus.
Kalau boleh kamu jawab Nanti bulan 4 dah buka sekolah. Buku latihan semua nanti dah siap. Nanti hantar kat saya. Modul pun nanti saya hantar kat saya. Okey. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu. Rabu Fafa. Kalau tak ada apa-apa, hari Rabu Fafa pukul 2.30. Dan hari Jumaat Negara Islam waktu yang sama macam hari ini pukul 10 sampai pukul 11. Baik, tutup dengan tasbih para dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jangan lupa isi link kehadiran Di link kehadiran saya dah bagi. Saya bagi lagi siapa yang belum dapat isi link kehadiran tu. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.